Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat sembahyang maghrib secara berjemaah. Kemudian kita dapat duduk pula kan. Saya rasa kagum lah sebabnya bila diberitahu apa ni, bila diberitahu apa ustaz yang sepatutnya bagi ceramah tak datang, tapi tengok tuan-tuan masih lagi duduk kan, masih lagi apa ni, nak mendengar tazkirah. Ini satu perkara yang sangat baik, sangat baguslah. Selalunya kalau belajar sekolah, kalau kata cikgu tak datang, dah balik lah. Tapi kalau kalau kita dapat tunggu, masya-Allah, ini satu benda ni. Tadi saya duduk sana, lepas tu ada seorang haji, dia cakap dia ni minta supaya bagi tazkirah. Jadi saya pun tak adalah kitab pun tak ada, apa tak ada. Tak ada apa-apa persiapan lah. Jadi apa yang Allah SWT bagi ilham tu, itulah apa hidangan kita malam ni. Jadi seperti mana yang kita tahu, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bahawa agama bagi manusia ini adalah agama Islam. Ketika mana haji wada' Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerima wahyu, Allah Subhanahu wa taala telah bagi tahu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu, dan aku telah sempurnakan nikmat ke atas kamu, dan aku telah redha Islam sebagai agama kamu. Jadi agama Islam ini adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala telah redha. Tidak ada satu agama yang Allah Subhanahu wa taala redha selain daripada agama Islam. Kalau dulu ialah ahli kitab kan, bukan agama mereka, agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan semua nabi-nabi Bani Israel adalah agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila datangnya Islam, maka Islam telah menasahkan ataupun menggantikan agama-agama yang lama kepada agama yang baru. Tapi tidaklah ada beza antara agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama-agama yang sebelumnya. Yang berbeza hanyalah pada perkara furu'. Adapun pada perkara usul, pada perkara yang memang tak boleh nak ubah, maka itu sama saja kita dengan Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita satu kitab, Al-Quran. Al-Quran ni macam user guide lah, user guide. Kita beli handset, nanti amoy handset tu kata, ni kamu bacalah ini user guide ni, kamu akan tahu macam mana nak off, macam mana nak on, macam mana nak download, macam mana nak open wifi, tutup wifi. Ni budak-budak muda tahulah kan, wifi lah apa semua kan. Jadi Quran ni adalah kita punya panduan kita. Yang mana dengan Al-Quran inilah manusia ini akan jadi manusia yang sebenar. Manusia yang sebenar bila mana dia memahami matlamat hidup dia. Apa dia matlamat hidup manusia? Iaitu untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi dah, itu je. Sebab apa? Sebab Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar bahasa Arab, kalau Allah kata tidak ada melainkan, maksudnya hanya perkara itu saja yang Allah nak. Macam kita kata, tidak datang sekolah melainkan Ahmad. Jadi maknanya memang tidak ada lagi yang datang sekolah melainkan Ahmad saja. Berbeza dengan kalau kita kata Ahmad datang sekolah. Kita kata Ahmad datang sekolah. Statement ni dia tidak menghalang adanya orang lain datang sekolah. Kalau kita kata Ahmad datang sekolah, tetapi realiti sebenarnya ada Ahmad, Muhammad, Zaid, apa semua.
dia tak ada masalah. Tapi kalau kita kata tidak ada yang datang sekolah melainkan Ahmad, maka memang tidak ada langsung. Jadi Allah SWT boleh saja untuk cakap inna khalaqna al-jinna wal ins liya'budu, boleh saja. Tapi Allah SWT gunakan uslub dalam bahasa Arab dipanggil uslub hasr. Hanya saja, tidak aku ciptakan manusia melainkan hanya saja untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita supaya kita jadi hamba Allah. Jadi supaya kita jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa seorang hamba ni, kalau apa sahaja yang diperintahkan oleh tuannya, itulah yang dibuat. Apa sahaja perkara yang tuan dia perintahkan, maka itulah yang dibuat. Tidak ada lain. Itu je. Jadi begitulah kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang kita boleh buat melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, itu saja. Jadi untuk mengetahui perintah-perintah Allah inilah maka Allah telah turunkan Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini adalah satu kitab yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat bahagia. Allah kata Allah redha sebagai Islam sebagai agama. Jadi Allah SWT nak bagi tahu Islam tu macam mana, Allah Taala turunkan Al-Quran. Jadi balik pada ayat tadi, saya lupa ada satu kisah, saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah di mana ketika mana turunnya ayat ini, orang Yahudi Madinah kata, dia kata demi Allah, apa dalam Al-Quran ini terdapat satu ayat yang mana kalau ayat ini ada dalam kitab kami, nescaya kami akan menjadikan hari di mana ayat tersebut sebagai hari perayaan kami. Lepas tu orang Islam tanya, apa dia ayat tadi? Ayat dia ialah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Maksudnya orang Yahudi kata, kalaulah Allah Taala ayat tu digantikan pada agama mereka, Allah kata Allah telah redha pada agama mereka, maka mereka dah pastinya mereka buat sambutan setiap tahun untuk sambut kegembiraan kerana Allah Taala telah redha dengan ayat tersebut, dengan agama Islam. Jadi mereka faham bahawa apakah yang dimaksudkan dengan agama yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita hari ini kita baca ayat ini, kita rasa biasa kan? Biasa. Kita tak rasa gembira. Kita ada rasa gembira yang agama kita ni telah diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang Yahudi mereka sangat gembira. Kalau kata kalaulah ayat ni diturunkan kepada kami, nescaya kami akan buat hari di mana turunnya ayat ni sebagai hari perayaan tahunan kami. Sebab apa? Sebab mereka rasa gembira kalau sekiranya agama mereka diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepatutnya kita kena rasa gembira lah. Agama kita adalah agama yang terbaik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang terbaik. Kitab kita kitab yang terbaik. Apa lagi? Syariat kita syariat yang terbaik. Segala apa yang ada dalam agama kita adalah yang terbaik berlaku. Dan kita adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi tuan-tuan yang mulia, Al-Quran inilah kita punya user guidance, kita punya panduan hidup kita. Orang yang hidup dia menuruti Al-Quran, dia akan berjaya. Dan orang yang menyalahi Al-Quran, pasti kalau tak di dunia, di akhirat dia akan binasa. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kaum, sesuatu kaum dengan kitab ini, iaitu Al-Quran, dan dengan kitab yang sama Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan atau merendahkan martabat sesuatu kaum yang lain. Jadi melalui Al-Quran, seseorang itu, satu kaum itu boleh jadi tinggi, boleh jadi rendah. Siapa yang mengikut ajaran Al-Quran pasti dia akan tinggi. Dan siapa yang tidak mentaati Al-Quran, tidak mengikuti perintah dalam Al-Quran, pastinya Allah SWT akan turunkannya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Quran ni banyak pahalanya kan. Kita baca satu ayat, satu huruf, Allah SWT bagi 10 kali ganda. Allah Taala bagi 10 kali ganda. Bayangkan kalau kita baca Fatihah, berapa banyak pahala yang Allah Taala bagi kepada kita. Kan? Satu muka, satu surah. Diceritakan bahawa Imam Ahmad rahimahullah taala pernah mimpi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kisah ni memang masyhur di kalangan ahli sufi.